Okey. Dah start. Ija jangan kacau kakak. Halo. Hai korang. Assalamualaikum. Kuku basah. Kenapa saya tak boleh klik? Hai semua. Hai Alia. Hai, Assalamualaikum Aisyah. Salam. Sihat, apa khabar? Sihat Alhamdulillah, macam tu lah. Quarantine. Okey. Internet okey Ramai juga tak? dah masuk ni. Sangkut-sangkut sikit. Itulah saya nampak sangkut-sangkut. Oh, tapi dengar tak jelas tak? Dengar jelas, nampak tak jelas. Oh, ya ke? Uh-uh. Tak ya. Okey, ramai juga yang dah masuk sebenarnya ni. Okey, sebelum kita mula, suka saya ingatkan di sini, passcode kita untuk malam ni ialah Melati Inspired. Okey, saya ulang, Melati Inspired. Okey, jadi siapa yang ada soalan nak tanya tu, bolehlah drop komen dekat bawah. InsyaAllah kalau sempat, saya bacakan. Oh, kenalkan diri dulu lah, saya nak panggil apa ni? Okey, suara saya double ke? Tak, Okey, okey je. suara yang double. Okey je. Okey je. Oh, okey. Okey, kita mulakan program kita malam ni, Jen. Boleh. Okey. Okey. Oh, kenapa jadi double? Oh. Dengar tak? Dengar tak, Aisyah? Suara saya? Saya dengar, tak double. Tapi orang lain cakap double. Macam mana ni? Double lagi ke? Eko Ija. Ada lagi ke? Ada ya? Sekarang ada tak? Double. Semalam pun sama dengan hiji orang lain, tak tahu kenapa. Ke? Sekarang double lagi? Ija, double. Double. Macam mana tu? Ke nak try letak lepas tu invite balik? Boleh. Macam mana dia end? Okay, saya try invite sekali lagi. Dija, Aisyah tak reti tekan iPhone. Suruh kakak tu masuk Tu, balik. tekan muka bang dua tu. Where is College Melati? Kejap ya guys, mohon bersabar. Ija, tekan sama. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cinta. Mana College Melati ya? Kakak tu kena request balik. Kena, okey. Aisyah salah tekan. Tak Okey. tekan pun lagi. Jangan salah masuk ke salah jemput orang live. Kejut dia tengok muka. Okay, kita try sekali guys. Semua tepuk tangan. Bye. Okay, try. Double lagi ke? Ija. Nanti je connect wifi. Dah okey ke korang? Okay, jadi okey. Saya ulang passcode kod kita pada malam ini Melati Inspired. Melati Inspired.
Okey. Tanpa kita melengahkan masa lagi, saya mulakanlah program kita malam ini ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama juga ni Nisha Fika. Fika merupakan moderator untuk program malam ni. Dan ini dia tetamu kita, tak lain tak bukan Aisyah Habsyi guys. Bukan calon-calon orang ya. Okey, dan malam ni kita nak korek rahsia sedikit. Kita nak korek rahsia kejayaan Aisyah hingga menjadi seorang YouTuber yang berjaya. Okey, jadi Aisyah, mungkin ada lagi yang tak kenal Aisyah ni. Siapa Aisyah ni, apa yang Aisyah buat. Jadi mungkin Aisyah berperkenalkan diri Aisyah dengan lebih dalam kepada pelajar Kolej Melati. Silakan. Okay, ni Aisyah. Aisyah masih belajar sama je dengan korang. Cuma Aisyah tak duduk college. Aisyah sekarang third year dalam degree Process and Food Engineering dekat UPM. Jadi Aisyah dah buat YouTube, kalau ikut tahun dah 3 tahun. Tapi kalau ikut bulan masih macam 2 tahun. 2 tahun, 3 bulan macam tu. Tu je lah kan? Aisyah 23 tahun. Sama payah je dengan semua orang. Oh, line teruk double. Alamak, macam mana ni? Guna apa tu ke? Wireless headphone ke? Tak pakai Support ni nak phone. Sebab loudspeaker Tak. Saya pause sekejap, saya masuk balik boleh? Boleh. Tak apa, boleh borak. Okey, minta maaf sangat. Tak apa. Okey korang, kita borak dulu. Aisyah boleh buka kot. Tak, bukan daripada pihak Aisyah. Suara Aisyah okey. Kan Ijah? Aisyah ni tak ada apa lain. Ijah punya ni boleh kena earphone ke? Ijah punya ni, just in case. Kalau betul salah kakak. Boleh je. Ada earphone ke? Dalam bilik. Tak, suara Aisyah okey. Suara kakak tu je dia bergema. Suara Aisyah bergema? Tak apa korang, jangan sedih. Korang cakap benda lain. Hi everybody. Aisyah kan ada masalah jari Aisyah ni tak boleh tekan iPhone. Aisyah jari Android. Dah, saya dah buat dah. Jangan marah. Dengar saya double ke? Aduh, minta maaf sangat. Ijah mana wifi apa? Tak, dia kalau dia lambat sikit. Oh. Okay, jadi boleh kita teruskan ya? Dah apa lagi dia cakap? Aduh. Macam mana tu? Terlalu teruk sampai tak boleh dengar ke? Ke okey je? Tak dengar sangat ke? Alah, dia kesian. Boleh Ijah cuba ambil earphone tanpa daripada Aisyah. Bukan. Semua orang cakap bukan. Kakak tu pakai earphone ke? Double lagi ke? Cuba sikit. Ada je orang kata. Okey, dah okey kot. Ni okey je. Dengar tak? Aisyah dengar. Diorang okey tapi jangan cakap laju-laju. Okey, jadi kita teruskan program kita ya. Okey. Okey Aisyah, seperti yang kita tahu Aisyah seorang YouTuber kan? Jadi Aisyah pernah tak terbayang untuk menjadi seorang YouTuber sampai tahap macam ni? Dan apa yang menginspirasikan Aisyah? Aisyah sebenarnya masih memula start YouTube, Aisyah tak ada sangka pun akan dapat 10 subscriber. So untuk sampai tahap macam ni memang tak pernah bayang lah. Dan apa yang menginspirasikan Aisyah, mungkin Aisyah tengok YouTuber Mak Saleh. And then ada beberapa babak tu diorang belikan rumah untuk orang. Jadi apa yang inspirasikan Aisyah adalah Aisyah nak buat YouTube sampai tahap Aisyah boleh beli rumah untuk orang. Itu yang memang Aisyah pegang dalam kepala otak Aisyah sentiasa dengan benda tu. Oh, jadi Aisyah tak nak sebut supaya Aisyah berjaya sampai boleh belikan rumah untuk orang. Itu je, belikan rumah, Aisyah done. Itu je Aisyah nak.
Hati mulia, hati yang sangat mulia. Okey, Aisyah. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Seperti yang kita tahu, Aisyah juga seorang student. Okay. Jadi macam mana Aisyah bahagikan masa dengan dunia YouTube dan dunia akademik? Kalau orang follow Aisyah punya vlog, sebenarnya tak banyak masa pun Aisyah ambil untuk YouTube ni. Sebab Aisyah vlog dalam perjalanan pergi kelas. Lepas tu Aisyah vlog balik dari kelas. Lepas tu Aisyah vlog kat kelas. Jadi tak ada apa yang Aisyah curi masa daripada segitu. Dan masa yang Aisyah ambil hanya untuk edit video. Tapi kalau nak compare macam orang lain ada habiskan masa untuk TV, tengok Netflix, keluar dengan kawan-kawan pergi mall kan. Aisyah tak buat semua tu. Jadi kiranya masa Aisyah tu habis kat edit lah, macam tu je. Dia macam tukar bahagian dengan orang lain, macam tu je. Jadi Aisyah tak buat semua sekaligus lah. Ada masa-masa je. Sebab Aisyah memang tak tengok TV apa semua, jadi masa Aisyah memang lapang banyak. Okay. Ada juga yang bertanya, apa ciri yang perlu ada untuk kita menjadi seorang YouTuber yang berjaya? Secara jujur Aisyah rasa personality. Macam kalau Aisyah nampak kawan-kawan Aisyah kan, bila diorang ada suka buat something yang Aisyah rasa outstanding. Macam contoh Aisyah ada seorang senior Aisyah, dia sangat-sangat, dia suka travel and dia pandai adapt dengan travelling. So saya cakap kat dia, buatlah YouTube sebab dia ada personality dia memang fun, dia happy, orang akan suka tengok dia. So Aisyah pun suka tengok dia. Jadi Aisyah rasa untuk jadi, apa kita kata, ciri-ciri nak jadi YouTuber kot, personality paling penting. Sebab kalau kita kaya pun, kita ada rumah macam istana, tapi kita cantik, orang akan suka tengok kita first time je. Lepas tu bila orang dah dapat second impression, orang akan stop tengok sebab personality tu tak melekat. Macam tu. Setakat muka cantik je macam tu lah nak kata. Jadi ada tak ciri-ciri selain daripada dari segi appearance? Sebenarnya appearance tu tak. Orang selalu cakap macam ni. Macam Aisyah pernah dapat orang kata, boleh lah muka cantik, buat video pun orang nak tengok. Tapi sebenarnya muka cantik tu tak boleh bawa jauh. Orang akan tengok sekali je. Lepas tu orang tak suka kita. Macam harap muka cantik, video bosan, personality tak best. Lepas tu content merapu. So orang takkan tengok. Tapi kalau kita ada personality yang menarik, kita berjaya tarik penonton kita, kita akan, muka cantik tu kira macam kelebihan lah. Orang akan datang, orang klik sebab orang nak tengok. Macam siapa perempuan ni orang nak tengok. Tapi bukan faktor utama. Benda tu takkan menjamin pun kita lama kat YouTube macam tu. Kalau tengok ramai je, ramai lagi YouTuber lain yang diorang jual diorang punya personality, bukan muka macam tu. So jangan cakap muka, no. Semua orang boleh jadi. Jadi maksudnya kalau kita dah jadi seorang YouTuber yang berjaya ni, kita kena ikhlas lah. Maksudnya kita jadi diri kita sendiri. Yes, jadi diri sendiri. Sebab audience boleh nampak bila kita tak jadi diri sendiri. Sebab masa Aisyah pun, Aisyah mula-mula buat video, bila Aisyah tengok balik, Aisyah pun dapat rasa macam dia ni ada barrier, ada macam awkward, tak sampai. Dia kena jadi diri sendiri. Audience boleh rasa. Rasa natural dia, betul tak? Macam itulah kita sebenarnya. Dia kena bersahaja macam tu. Penting tu lah. Nak kena practice. Jadi Aisyah ada tak tips tak untuk kita tingkatkan confidence level kita ni? Apabila bercakap dengan semua orang. Untuk tingkat confidence level, Aisyah banyak juga dapat soalan ni selalu kat Q&A. Tapi Aisyah selalu ulang-ulang cakap, confidence ni dia kena practice. Dan saya tengok juga live dengan Haze kan hari tu. Kan Haze pun cakap kena practice. Memang betul. Kita kena sentiasa cakap. Lepas tu yang paling penting, kita kena seramkan diri kita dengan orang-orang yang menggalakkan. Macam Aisyah, family Aisyah, diorang sangat galakkan Aisyah bercakap. Macam Aisyah bercakap, diorang akan dengar. Lepas tu apa tak betul, diorang akan betulkan macam tu. Tapi macam tu lah. Just cari orang yang menggalakkan kita bercakap. Practice banyak-banyak, cakap depan cermin. Jangan malu-malu. Lepas tu kena ada ilmu. Macam tu. Kalau kita nak cakap pasal satu benda tu, bila kita pandai tentang tu, bila kita tahu, kita yakin nak bercakap. Macam debat. Kalau korang tak tahu korang punya antipati, macam mana korang nak balas hujah diorang kan? Macam tu lah. Betul. Kita kena tahu apa kita nak cakap. Oh, jadi maksudnya kalau kita nak tingkatkan kita punya confidence diri kita ni, kita kena berkawan dengan orang yang ada positif vibe. Yes, jangan kawan yang bila kita cakap je, kau bising, senyap. Jangan macam tu. Tu jauh-jauh tinggal dia. Tak kat orang kita macam tu. Kena remove lah toxic people ni daripada life kita, betul? Yes, jangan mak cik mengganggu betul. Okay, jangan kawan dengan orang pelik-pelik.
cari orang yang positif, yang menggalakkan. Macam tu. Jadi bila Aisyah dah jadi orang kata ramailah orang kenal kan. Bila Aisyah belajar kat dalam kelas ke apa, ada tak yang macam tu Aisyah, ada tak kadang-kadang Aisyah rasa mengganggu ke atau Aisyah rasa macam itu yang membuatkan Aisyah lagi confident? Dalam kelas Aisyah, Aisyah try pakai earphone. Kod-kod. Boleh. Aisyah pun ada jabatan kuasa ni. Dia pakai earphone. Dah ke dah? Okay, ada apa Sekarang lagi ke? bergema lagi tak? Suara gema lagi ke? Suara gema? Test 1, 2, 3. Okey dah? Yeay, masih semua salah Aisyah. Okey, balik kat kelas tadi. Adakah Aisyah rasa terganggu kan? Kawan-kawan Aisyah kat kelas, diorang dah tahu daripada Aisyah first start. Daripada first video diorang dah tahu. So, diorang tak ada awkward pun. Okey je macam kawan biasa. Macam mana Aisyah sebelum ni, macam tu diorang sekarang. Tapi kalau macam bila Aisyah keluar kelas, nanti kadang-kadang ada student first year yang baru masuk, nanti diorang nampak Aisyah, diorang akan, tu Aisyah, Syafshi macam tu. Tapi Aisyah dengar, diorang bisik. Tapi diorang bisik kuat, so Aisyah dengar. Adakah dia mengganggu Aisyah? Tak. Tapi adakah dia merubah Aisyah? Yes. Aisyah jadi tak confident nak pakai macam Aisyah pakai sebelum ni. Aisyah nak pakai biasa-biasa je, Aisyah tak confident, Aisyah takut orang bagi impression yang lain terhadap Aisyah, macam tu lah. Itu satu macam negatif kot Aisyah rasa untuk Aisyah. Jadi ada juga yang tanya bila kita jadi seorang YouTuber ni ada orang kata kuat sosial dari segi dressing kan. Jadi macam mana kita nak sangka pendapat diorang tu sebenarnya? Kena tengok vlog Aisyah, lepas tu korang tahulah apa hakikat sebenarnya. Sebab Aisyah tak kisah pun nak pakai hoodie ke, tak pakai makeup, pakai tudung sarung. Sebab tu kita kata kena selesa yang jadi diri sendiri. Kalau kita terlalu terikut-ikut orang and kita nak jadi macam relevan, kita nak fit in dengan sosial sekarang ni, sebab tu kita terbawa. Kita tiba-tiba nak pakai bag Gucci. Sebab apa semua orang pakai Gucci macam tu. Kalau kita selesa dengan pembawakan diri kita sekarang and kita je jadi diri sendiri, Aisyah tak rasa kita akan ada masalah untuk tiba-tiba jadi sosial, tiba-tiba nak pakai seksi semua, tak tahulah tu. Aisyah rasa tak. Jadi maksudnya Aisyah jadi diri Aisyah yang sendirilah, Aisyah pakai ikut jadi diri sendiri. Yes. Betul. Kita jangan kita jual diri kita dekat media sosial, tapi kita bawa je diri kita, kita market diri kita sendiri. Jangan terikut-ikut dengan orang. Jadi kan Aisyah kata Aisyah tak edit video dalam sekali masa macam tu kan. Tapi video Aisyah tu nampak cantik, nampak macam nice. Jadi apa apps yang Aisyah guna untuk Aisyah edit video? Mungkin Aisyah boleh kongsikan kepada pelajar kolej nanti. Masa Aisyah edit kat telefon, iaitu sebelum Aisyah ada kamera, sebelum ada komputer, semuanya Aisyah beli sendiri. So dia ambil masa, Aisyah tak terus dapat sekali hempuk macam tu kan. So Aisyah edit kat phone, Aisyah guna Viva Video Pro. Dia kena bayar lah, dia macam sebulan RM11 kena bayar supaya tak ada watermark and korang boleh edit lebih daripada 5 minit punya video. Nama dia Viva Video Pro. Anda kata korang nak buat YouTube, edit guna phone, boleh try application tu. Selain daripada tu, selepas Aisyah dapat komputer Aisyah guna Sony Vegas Pro. Ada Sony Vegas Pro. Benda ni pun kena bayar, tapi dia lagi murah daripada Adobe Premiere. Andai kata korang guna iPhone, korang boleh guna iMovie. Adijah guna iMovie kan? Macam adik Aisyah dia buat YouTube juga, dia guna iMovie je, free. Tapi kena guna iPhone lah, macam tu. Okay, faham. Jadi benda-benda tu lah yang buatkan Aisyah punya video tu nampak nice dia sebenarnya. Dia makin lama makin kualiti tu meningkat lah Alhamdulillah. Dan Aisyah pun macam tak nak lah statik dengan kualiti yang sama. Sebab Aisyah nak tarik penonton kan, takut penonton pun muak tengok kualiti pecah. Betul. Macam yang kita tahu kan, kita nak jadi seorang YouTuber ni, kita nak tarik perhatian orang ramai, kita nak orang kenal kita, macam orang terima kita. Jadi macam mana cara kita nak jadi seorang wanita yang disegani ramai? Aisyah tak tahu, tapi macam orang Aisyah nampak, Aisyah baca komen tau. Okay, ni tak ramai tahu, tapi Aisyah nak bagi tahu, ambil kesempatan kat 1,600 orang ni. Walaupun Aisyah ada macam 160,000 subscriber kat YouTube, Aisyah baca setiap satu komen, Aisyah tengok semua IG story korang mention Aisyah.
Okay, so daripada baca-baca komen ni Aisyah selalu nampak orang macam appreciate Aisyah punya bertanggungjawab. Aisyah bawa diri Aisyah sendiri dan Aisyah bawa keluarga Aisyah. Sebab macam mak ayah Aisyah duduk asing, lepas tu abang-abang Aisyah dah kahwin, jadi Aisyah paling sulung. Jadi Aisyah rasa cara Aisyah inspire orang adalah dengan jadi perempuan yang bertanggungjawab macam tu lah. Bawa diri sendiri, jangan bergantung dengan orang je, tak. Jadi kita kena berdikari, kita kena jadi diri kita sendiri dan kita kena berkawan dengan orang yang ada positive vibes ni. Barulah kita, orang kata kita ni boleh jadi seorang wanita yang berjaya. Betul? Betul. So Aisyah bawakan diri Aisyah sebagai seorang anak yang bertanggungjawab macam tu. Okay korang? Jadi semua jadi anak yang bertanggungjawab. Okay, mungkin Aisyah boleh ceritakanlah ataupun sharekan kepada pelajar Kolej Melati ni sepanjang Aisyah bergelar YouTuber ni, apa pengalaman pahit manis waktu Aisyah bangun, waktu Aisyah jatuh, apa yang terjadi dekat Aisyah. Mungkin Aisyah boleh sharekan. Deep lah soalan ni, Aisyah nangis. Okay, Aisyah start daripada awal-awal lah. Aisyah start YouTube boleh? Boleh. Okay. Aisyah start YouTube Jun 2018. Masa tu macam bulan puasa kot. Lepas tu kejap, tengok ni dia komen. Sukanya tengok moderator malam ni. Nampak cantik kan? Allahuakbar. Terima kasih. Okay, so Aisyah start YouTube Jun 2018. Time tu bulan puasa. Dan Aisyah demam. Okay, sebab denggi. Tapi Aisyah tak tahu Aisyah denggi. So disebabkan Aisyah demam bulan puasa tengah study week, Aisyah jadi bosan. Jadi Aisyah start YouTube. Itu masa Aisyah awal-awal start. And then dalam 2 bulan Aisyah start, Aisyah dah start gain subscribers. Tak banyak. Macam 20 macam tu. Tak banyak. Lepas tu ada seorang komen kat Aisyah. Dia orang komen macam, Aisyah macam tiru ni. Jadi Aisyah sangat sedih. Sebab time tu first comment yang bagi Aisyah negatif lah. Sebab bagi Aisyah, there's no such thing as meniru. Kita ambil inspirasi daripada orang. Lepas tu kita olah. Macam tu lah. Tak ada meniru. Lepas tu Aisyah sedih, Aisyah menangis. Aisyah bagi tu ibu. Aisyah sedih orang ni cakap Aisyah macam ni. Lepas tu ibu cakap Aisyah, kalau baru 200 subscribers, awak rasa awak tak boleh handle apa orang nak cakap pasal awak, ibu nasihatkan jangan teruskan. Lepas tu lama Aisyah fikir. Aisyah rasa macam 2 minggu kat Aisyah tak upload video sebab Aisyah nak fikir. Hanya disebabkan satu komen ni. Yang tak negatif sangat pun. Sebab sekarang ni apa yang Aisyah dapat lagi teruk daripada dulu. Tapi daripada bimbingan keluarga jugalah balik. Aisyah fikir balik, tak apalah orang akan cakap apa diorang nak kan. So itu adalah antara benda yang Aisyah rasa sedih. Jadi kat Aisyah satu first time Aisyah dapat negatif komen. Tapi pada masa yang sama dia jadi macam batu loncatan untuk Aisyah teruskan apa yang Aisyah nak buat ni. Tanpa fikir apa orang cakap. Singgah berjaya sampai sekarang ini. Yes, Alhamdulillah. Sekarang ni, kata kunci dia, kita kena dekatkan diri kita dengan positive vibes je sekarang ni. Betul tak Aisyah? Betul, bagi Aisyah macam sebab Aisyah beruntung, family Aisyah sangat supportive and positif. Ada sesetengah orang, diorang tak dapat nikmat yang family yang satu, yang positif, yang bahagia. Tapi tak apa, korang sentiasa boleh cari ruang kat mana-mana tempat. Mungkin kawan korang okey, cubalah dekat-dekatkan diri dengan diorang macam tu. Okay, jadi soalan seterusnya, bila kita dah ramai orang kenal ni kan, Aisyah ada tak macam kita tahu lah Aisyah punya YouTuber ni pasal kehidupan Aisyah, betul? Jadi bila Aisyah punya YouTuber ni, banyak tak masa yang Aisyah luangkan dengan family Aisyah? Aisyah rasa bila Aisyah dah start YouTube, Aisyah lagi banyak luangkan masa dengan family. Sebab sebelum ni diorang buat kerja sendiri, diorang tengok movie ke apa ke. Lepas tu bila Aisyah dah start YouTube, Aisyah paksa diorang masuk video Aisyah. So nak tak nak diorang kena luangkan masa bersama saya. Betul. Okay, lagi soalan, siapa yang nak tanya soalan boleh drop komen kat bawah tu Kalau insyaAllah kalau sempat saya baca. Okay, lagi soalan daripada saya, bila kita meningkat umur kita ni kan, lagi untuk seorang wanita lah, bila kita meningkat umur kita ni, kadang-kadang ada seseorang tu macam rasa dia malu untuk bergaul dengan semua orang. Mungkin kita tak tahu macam tak cantik ke ataupun macam tak sepandai dia ke. Jadi macam ni kita nak buang pemikiran tu. Kejap ya, saya fikir. Maksudnya macam makin kita besar, makin kita dewasa macam mana lah sekarang. Daripada masa peringkat sekolah menengah, kita tak kisah bergaul dengan orang. Lepas tu dah masuk universiti dah start malu-malu, macam tu. Aisyah rasa balik-balik, the key is confidence. Macam tu. Just
Aisyah pernah cakap kat video Aisyah sebelum ni. Andai kata korang rasa korang tak cantik, andai kata korang rasa korang tak handsome, percayalah ada orang lain yang rasa kita handsome, yang suka tengok muka kita sebab kita handsome. Tapi kita pula, kita rasa kita buruk, kita suka tengok muka orang lain. Sedangkan orang lain tu pun rasa diri dia buruk. Macam tu. So basically manusia tu memang sifat dia macam tu. Dia rasa dia tak cukup cantik, tak cukup handsome untuk compare dengan orang lain. Sebab kita suka compare. Kita suka minta something yang kita tak ada. Macam tu. Jadi bagi Aisyah, bila korang rasa down, korang fikir dekat mata orang lain, korang okey. Tak ada apa pun nak kena ubah. Just be positive. Tapi malu-malu tu biasa. Tapi zaman sekarang ni kalau korang malu nak borak dengan orang, saya rasa tu bagus. Tu selamat. Sebab kita jangan borak dengan orang banyak sangat. Kita tak tahu diorang macam mana. Betul. Selamat. Bagus. Jangan terlalu tak malu sangat. Okay, jadi ada yang tanya, ada yang cakap bonding Aisyah dan juga Dijah ni sangat rapat. Jadi macam mana? Jadi tips untuk kita eratkan silaturahim among kita punya family members tu bagi Aisyah lah. Bagi Aisyah, saya rasa mak ayah mainkan peranan. Sebab kalau mak ayah dengan adik-beradik diorang pun berpecah belah, adik-beradik kita pun ada tendensi untuk berpecah belah. Sebab kita ni, orang kata apa, kita ni macam canvas, mak ayah yang mencorakkan kita kan. Sama lah macam tu. Kalau mak ayah kita tunjuk contoh yang baik, diorang pun bonding adik-beradik diorang, adik-beradik kita pun okey. Macam tu. Macam Aisyah dengan Dijah, dulu kita orang gaduh teruk. Aisyah tak suka dia. Aisyah nak bongsu lama kot, tiba-tiba dia lahir. Lepas tu cari ibu rapatkan kita orang, ibu tak kasih Aisyah keluar kalau Aisyah tak bawa ijaz. Gitu. Okay. So tak nak saya kena bawa dia. So awal-awal macam 3-4 bulan tu Aisyah menyampah, Aisyah layan dia macam adik tiri supaya dia give up and tak nak keluar dengan Aisyah. Tapi bila dah lama-lama tu, bila keluar tak ada Khadijah, Aisyah rasa macam tak best. Itu menyebabkan sekarang ni kat zaman universiti, Aisyah sangat susah nak keluar dengan kawan-kawan Aisyah. Sebab bila Aisyah keluar dengan kawan college, Khadijah tak ada. Jadi Aisyah macam not feeling myself. So Aisyah tak keluar. Lepas tu Aisyah tak nak duduk college sebab Aisyah homesick. Sebab mak Aisyah ajar rapat dengan adik-beradik. Itu pun masalah juga. Jadi So lepas, homesick. Kalau kita nak rapatkan bonding kita dengan family members, kita kena bawa dia keluar lah macam tu. Mak ayah, yang pentingnya peranan mak ayah. Mak ayah kena ada effort untuk rapatkan adik-beradik kita ni lah, anak-anak ni kan. Lepas tu diorang pun kena tunjukkan contoh. Kalau diorang pun pecah belah dengan adik-beradik diorang, macam mana kita nak mencontohi dan rapat, faham tak? Tak semua orang boleh buat benda tu. Sebab kita ada tendensi ikut kita punya role model macam tu. Faham. Baik, jadi bila orang nampak lah kita punya family bonding antara family kita ni rapat apa semua, orang boleh cakap bila kat YouTube tu orang boleh kata fake. Jadi macam mana kita nak tunjuk yang macam kita betul-betul memang bahagia dengan family kita. Setengah orang macam okay, depan kamera buat bahagia kan, betul tak? Tapi in reality life sedih, depression dan sebagainya lah. Jadi macam mana Aisyah rasa nak tunjuk kat semua orang yang betul-betul kita ni memang happy? Aisyah rasa audience Aisyah macam bijak tau. Bila Aisyah sedih, Aisyah buat video, diorang nampak. Diorang macam, Aisyah hari ni dia tak energetik, dia tak bersemangat. Diorang nampak. Sebab even Aisyah tengok video orang lain pun, Aisyah nampak bila dia tak jadi diri sendiri, bila dia tak happy, kita nampak. So Aisyah rasa nak fake pun tak boleh. Sampai kita hidup kalau fake lama-lama, kita pun tak larat. Jadi cara untuk tak fake, Aisyah tak tahulah, jadi diri sendiri je lah kot. Macam mana cara untuk tak fake? Just be comfortable. Ada sesetengah orang tak suka cerita benda sedih kat internet. Dan tak apa, tak payah cerita. Buat apa yang korang comfortable. Jangan paksa. Just because audience minta kita buat ni, buat tu, tak semestinya kita kena ikut. Macam tu. Betul. Ikut keselesaan diri kita sendiri juga, betul kan? Jadi kalau kita tengok sekarang ni media sosial ni menjadi platform untuk semua orang meluahkan apa yang diorang rasa tau. Jadi bila benda-benda macam tu terjadi, Aisyah selesa tak bila orang tahu yang Aisyah ni sedih, bila orang tahu Aisyah ni tengah marah ke dan sebagainya? Aisyah selesa sebab Aisyah pernah Aisyah sebut persoalan lain je. Sabar je Aisyah fikir jawapan yang bijak sikit. Macam Nek, Aisyah nak bawa Aisyah punya personality kat YouTube sama macam korang semua. So kalau Aisyah sedih, Aisyah marah, Aisyah nak tunjuk. Sebab Aisyah tahu followers Aisyah punya majority portion of followers adalah adik-adik bawah 18 tahun. Yang masih sekolah, ada sekolah rendah, ada guna akaun mak bapak yang komen-komen kat Instagram Aisyah. Jadi Aisyah tak nak diorang ni
tengok video Aisyah, membesar dengan video Aisyah dengan fikir ada happiness je, tak ada sedih, tak ada gaduh dengan adik-beradik, tak ada gaduh dengan ni, tak ada sedih, tak ada accident apa semua. Aisyah tak nak. Aisyah tak nak diorang dibesarkan dengan oh dunia ni indah macam tu. So sebab tu Aisyah tak kisah dan Aisyah selesa kalau orang tahu Aisyah sedih, orang tahu Aisyah marah, sebab Aisyah nak diorang tahu yang it's okay to be sad, it's okay to be mad. Begitu, okay? Diorang tak faham ni, korang yang bukan student UiTM ni live ni ada student-student College Melati UiTM, sebab tu diorang tinggal nombor. Korang jangan call, ni bukan nombor telefon. Nampak? Nombor ni untuk apa kakak? Nombor ni nombor metrik. Ha. Ni adik-adik ni. Okay, jadi Aisyah, macam mana di usia yang muda Aisyah boleh memiliki sebuah kereta? Adakah Aisyah macam memang bergantung kepada YouTube ni ataupun Aisyah ada buat kerja sampingan ke? Awal-awal beli kereta, ibu yang bayar. Sebab masa tu Aisyah tak start YouTube lagi. Tapi lepas Aisyah dah start YouTube, Aisyah ambil alih semua. Aisyah bayar kereta Aisyah, yuran belajar Aisyah bayar. Dan adakah income Aisyah 100% daripada YouTube? Tak. Sebab macam mana Aisyah cakap, even Aisyah daripada form 3 meniaga. Aisyah buat online business. Lepas tu bila ada bazar Ramadan, macam Aisyah punya kawan musim, dia buat bazar Ramadan, Aisyah akan join, Aisyah kerja dengan dia. So tak adalah 100% daripada YouTube. Tapi Aisyah tak nafikan kebanyakannya daripada YouTube. Aisyah beli kamera dari YouTube, komputer Aisyah dari YouTube. Jadi itulah Aisyah basically di usia muda Aisyah dapat beli kereta sebab Aisyah buat konten untuk YouTube. Gitu. Faham. Okay, maksudnya kalau kita nak berjaya sampai memiliki aset, nak bagi aset kan. Lepas tu kita kena kerja keras lah. Kita tak payah buat satu kerja je, betul tak? Lepas tu alang-alang tu Aisyah nak pesan. Sebab ni Aisyah nampak daripada Aisyah punya, kita sebaya-sebaya kita lah, kita borak macam kawan ni kan. Sin, yelah bukan kawan. Okay, kita macam nak cakap, kalau korang nak beli kereta, jangan fikir bayaran bulanan kereta sahaja. Sebab Aisyah risau. Aisyah takut kita ni macam belia, kita belia 23 tahun, 21 tahun. Kita duk fikir, okay gaji aku 2,000, aku dah mampu beli kereta, kereta 500 sahaja. Aisyah nak korang ingat dalam kepala, kereta ni tak mudah nak tanggung. Dia punya servis je 400, minyak kereta, tol semua. Jadi jangan melulu, just because orang lain ada kereta, korang rasa korang perlu ada kereta. It's okay. Time korang belum sampai. Jangan takut sangat dengan kejayaan orang lain. Macam tu. Jadi jangan terkejar-kejar lah untuk tengok orang tempat kereta, kereta juga macam tu. Betul. Tu rezeki diorang datang sekarang. Rezeki kita mungkin tahun depan. Jangan rush. InsyaAllah ada juga rezeki kita nanti kan. Betul. Betul. Okay, lepas tu macam mana kan Aisyah kata kita mesti kena kelilingi dengan positive vibes kan. Macam mana Aisyah overcome ataupun Aisyah orang kata apa handle lah dengan negative vibes ni? Sekarang ni kalau kat YouTube atau kat Instagram, kalau orang macam hina Aisyah physically atau memang dia macam nak cakap, kalau komen negatif ni ada dua type. Satu memang untuk membangunkan orang. Satu tu memang bulat-bulat jatuhkan. So apa saya buat dengan orang yang bulat-bulat jatuhkan ni, komen tak membangun, macam block je. Sebab tu kita ada button block, button report spam, hide comment apa semua. Semua tu kita ada. Lepas tu untuk Aisyah nak make sure Aisyah punya area ni positif. Sebab bila once orang komen buruk, orang-orang lain hentam dia pula dekat bawah-bawah komen tu, lama-lama comment section tu bergaduh. Bukan Aisyah yang gaduh dengan orang tu, orang lain yang macam tak setuju dengan orang yang macam support Aisyah kan. Dia orang yang bergaduh kat comment section tu. Dah jadi buang perang kat situ. Aisyah delete je. Kita ada delete, kita ada block, buatlah kan. Okay, jadi Aisyah, macam mana Aisyah luangkan masa dengan kawan-kawan? Aisyah bagikan masa dengan kawan-kawan dan juga family. Sebab yelah, yang macam kita tahu bonding Aisyah dengan family members tu sangat kuat kan. Jadi macam mana Aisyah bahagikan masa tu sebenarnya? Aisyah rasa kawan Aisyah yang tak ada masa. Macam ni Aisyah cakap, entah kawan-kawan sekolah, Aisyah rapat dengan kawan-kawan sekolah menengah Aisyah. Diorang tak ada masa, diorang belajar jauh, diorang seorang UiTM Perlis, seorang Pahang, apa benda semua. Tengok abang Aisyah cakap, Aisyah tak ada kawan. Sebab itulah Aisyah jadi tak ada kawan, sebab diorang busy. So Aisyah tak ada jawab soalan ni, Aisyah tak layak untuk jawab soalan ni.
Jadi apa yang Aisyah buat, Aisyah memang luangkan masa 100% dengan family lah. Inilah sebab Aisyah tak ada kawan bak kata Abang Aisyah. Kawan Aisyah busy. Bukan tak ada kawan Aisyah busy. Diorang busy. Diorang join apa tu, MPP apa semua. Diorang tak ada masa untuk Aisyah. Okay Aisyah, ada yang tanya, susah tak untuk kita buat konten YouTube ni? Bagi Aisyah, kalau korang enjoy tak susah kot. Sebab macam bila kita memang kita macam ni, Aisyah ni kiranya buat video ni hobi Aisyah. Tapi Aisyah, rezeki Aisyah murah, Aisyah dapat jadikan hobi Aisyah kepada duit lah macam tu. Jadi Aisyah rasa kalau kita betul-betul enjoy buat, tak ada masalah pun. Tapi sesetengah ada beberapa masa tu, walaupun kita enjoy, kita akan rasa burn out tau. Aisyah beberapa kali juga rasa burn out sebab kita akan rasa macam apa tujuan hidup Aisyah buat video kat YouTube. Macam tu. Aisyah akan rasa lost. Aisyah akan rasa tak ada inspirasi. Dan percayalah cakap Aisyah, kalau korang tengok YouTuber Malaysia yang lain, bukan Malaysia, luar negara pun, tiba-tiba diorang stop upload video, percaya cakap Aisyah diorang tengah burn out. Diorang hilang tujuan. Diorang tak faham kenapa diorang kena buat video. Macam tu lah. Kalau kita asyik buat benda tu repetitively, lama-lama kita akan burn out. Macam belajar. Sometimes kita rasa burn out kan. Sama je. Adakah mendapat kecaman juga yang boleh buatkan YouTuber ni macam berhenti sekejap untuk buat video-video ni semua? Betul. Jadi betul lah. Betul, boleh. Boleh jadi. Macam masa cerita biasa cakap Aisyah mengadu kat korang. 1,700 orang Aisyah nak mengadu. Aisyah hari tu buat video camping kan. Lepas tu kat YouTube ada orang komen macam ni kat Aisyah. Tengok si gemuk ni over full of herself. Dia macam tu tau. Lepas tu Aisyah rasa macam dia serang Aisyah direct kat hati. Aisyah macam apa salah Aisyah? Kalau Aisyah gemuk pun apa salah Aisyah? Kenapa dia komen fizikal Aisyah? Selepas tu Aisyah terus decide, okay kita takkan tidur dalam kemah, kita akan tidur dalam rumah. Sebab Aisyah dah tak ada mood nak buat video. So Aisyah tak nafikan negatif komen tu memang bagi impact kat Aisyah. Tapi Aisyah tengah belajar macam mana untuk tak kisah dengan negatif komen. Tapi Aisyah manusia, Aisyah tetap terasa. So macam tu lah. Jadi ada juga yang tanya apa peralatan Aisyah untuk buat YouTube ni dan konten-konten Aisyah? Peralatan Aisyah dah upload video. Baru tadi Aisyah upload video. So korang tengok video Aisyah boleh. Lepas tu apa lagi konten? Ya konten. Apa konten Aisyah? Apa yang Aisyah konten ni. Apa konten yang Aisyah suka buat dan kenapa? Aisyah suka buat konten melibatkan keluarga. Aisyah suka family Aisyah involved. Tapi masalahnya kita pakai tudung. Jadi susah. Kalau tak, ya Allah, kalau tak hari-hari Aisyah tayang muka ibu tau. Tapi sebab nak paksa dia pakai tudung pun susah. So tak payahlah kan. Tapi Aisyah punya konten, kalau nak compare dengan orang lain, Aisyah more to vlog, family base, student life. Aisyah rasa sama je macam korang. Cuma Aisyah jadikan dia dalam bentuk video. Aisyah ni rumusan kehidupan korang macam tu. Okay, ada juga yang tanya macam mana kita nak naikkan viewers kita dekat YouTube ke ataupun dekat mana-mana tu platform yang lain. Macam Aisyah apa Aisyah buat, Aisyah share kat semua platform. Ada sesetengah orang nak buat YouTube, orang malu nak share kat Instagram, orang malu nak share kat Facebook. Aisyah sampai buat akaun Facebook semata-mata nak join club YouTube kat sana. Sebab kat Facebook, diorang ada satu page macam YouTuber Malaysia, kat dalam tu ada dalam 18,000 followers. So kalau korang follow, kalau korang masuk club tu, korang bagi tahu diri, korang acknowledge diri korang yang korang baru belajar, subscribe. Diorang semua akan subscribe kita. Tapi kalau orang-orang macam ni, diorang hanya akan subscribe. Adakah diorang akan stay and tengok video kita? Tak semestinya. Sebab diorang nak subscriber je. So diorang pun subscribe you pun subscribe diorang macam tu. Kalau nak tarik viewers pula, Aisyah rasa korang awal-awal masa buat video, jangan buat video tentang diri sendiri. Sebab orang tak kenal kita, kita tak ada bond lagi dengan orang lain. Jadi awal-awal korang start, cuba cari topik yang menarik atau cuba buat benda yang viral atau outstanding. Macam dulu, masa Aisyah awal-awal start, Aisyah boleh buat makeup eco shop. Itu pun orang dah rasa macam, bagus ke makeup eco shop ni, orang buka. Tapi sekarang mungkin korang kena cari benda lain. Mungkin korang kena try Tinder ke apa ke. Pandai-pandai lah cari, tengok lah. Tengok orang Mak Saleh, konten orang jadikan inspirasi. Diorang kan memang macam advance ke depan lagi pada kita kan. Betul. Cari inspirasi daripada diorang.
Okay, so dengar ya Pecah Koleksi Melati, tengok apa YouTuber Mak Saleh supaya dapat bagi inspirasi pada kita semua. Betul tak Aisyah? Yes. Tengok yang lebih berjaya daripada kita. Tengok contohi mereka begitu. Jadi Aisyah, macam mana kita nak dapatkan keberanian untuk kita buat vlog ni sebenarnya? So ada setengah orang kalau in real life dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap tapi dalam kamera pun dia malu-malu, dia tak berani sebenarnya. Itu normal. Walaupun Aisyah banyak cakap, naturally lahir memang terus bercakap. Tapi Aisyah pun malu depan kamera. Betul, Aisyah tak tipu korang. Aisyah malu. Korang tengok balik video-video Aisyah awal-awal kan. Awal-awal dulu. Aisyah malu sangat. Tapi it takes time. Kita practice. Kita nak belajar berjalan pun kena practice. Sedangkan berjalan tu macam satu benda yang pasti dalam hidup kita. Dia face yang memang confirm budak ni pandai berjalan. Tapi itu pun kita kena belajar. Jadi untuk something macam confident depan kamera, bercakap depan kamera, bercakap kat public, lagilah kena practice. Korang kena sentiasa buat. Dan jangan tak post. Video-video tu yang korang buat yang awkward, yang tak best tu, jangan tak post. Post. Sebab selagi korang tak post, korang akan rasa macam tak boleh, aku boleh jadi lagi bagus. So korang delay. Lama-lama tak jadi channel korang. Okay, so cara kita nak tingkatkan keberanian kita kena berani, kita kena banyak praktis dan jangan malu untuk kita post apa yang kita buat tu. Yes, post je, it's okay. Kalau orang nak cakap buruk, orang akan cakap buruk. Kita buat bagus ke, kita buat tak bagus ke, orang yang dah dalam hati dia dah gelap ni, dia tetap akan cakap. So tak apa, buat je. Jangan kisah pun orang cakap. Jadi Aisyah, kalau bila kita buat vlog ke ataupun apa ni kan, setengah orang bila kita cakap bila kita speaking sikit orang dah kecam. Macam mana pula tu? Aisyah tak tahulah korang. Macam Aisyah speaking bila Aisyah dengan kawan Aisyah yang orang Malaysia je. Orang bukan Malaysia. Tapi bagi Aisyah, sebenarnya macam ni, okay je speaking tapi dia tak sampai dekat audience. Macam tu. So, kita suka tengok orang yang sama level dengan kita. Aisyah tak ada masalah dengan orang nak speaking sebab tu satu benda yang bagus. Macam skill kan. Kita cakap bahasa orang putih, lepas tu slang-slang dia sedap kan. Tapi daripada content pula Aisyah tak nak cakap apa-apa, cuma Aisyah nak bagi tahu yang tak semua audience akan dapat. Macam tu. Dia tak rasa relatable, faham tak? Kita nak cakap English kata belik-belik. Lepas tu kita nak tengok orang cakap slang Jerman macam kita pun tak sampai. Okay, jadi maksudnya kalau maksudnya kita pusing-pusing balik pun kita kena buang juga negative vibe tu daripada hidup kita, betul tak? Sebab kita pun ada keberanian cakap, betul? Betul. Lepas Jadi, tu orang yang kecam ni janganlah fikir banyak. Diorang duk fikir pasal kesilapan orang lain, lama-lama hati diorang yang sakit. Tak apa, orang tu nak speaking, biarkan diorang speaking. Biarkan je diorang. Okay, ada juga yang tanya macam mana Aisyah naikkan subscribers technically dan bukan dari personality. Technically, Aisyah share semua video Aisyah kat semua platform. Ibu Aisyah menjalankan tanggungjawab dan paksa office mate dia subscribe Aisyah. Aisyah punya kawan-kawan, diorang tolong repost balik. Tu Aisyah cakap korang, cari kawan yang berguna. Cari kawan yang baik, yang support korang dan tak malu nak share apa tentang korang. Itu key lah korang. Korang kena sekeliling ni semua kena orang-orang yang baik, yang positif macam tu. Lepas tu, itulah saya rasa mainly share dekat kita punya social platform lah. Tak ada acara lain sebab saya tak boleh nak call orang YouTube kan suruh, naikkan subscriber aku. Tak boleh. Tu macam tu lah share. Cari kawan-kawan yang baik. So, semua pelajar Koleksi Melati kena cari kawan-kawan yang baik. Saya tak langsung kita pun akan jadi baik. Betul tak Aisyah? Betul. Lepas tu cari mak yang tak tahu malu. Okay. So Aisyah, macam mana Aisyah tak tips untuk beginner yang nak buat YouTube ni dan berapa post yang Aisyah suggestkan untuk dia post sebenarnya, dan konten apa yang dia patut buat pada mula dia punya perjalanan untuk menjadi seorang YouTuber ke? Okay. Aisyah dah buat video juga pasal benda ni tapi Aisyah ringkaskan balik untuk korang. So untuk jadi YouTuber, first korang kena buat channel YouTube lah kan. Lepas tu korang kena upload banyak video. Korang tak boleh upload satu minggu satu. Macam
Boleh, tapi mungkin korang akan dapat lambat untuk join YouTube Partner Program. Sebab untuk dapatkan YouTube Partner Program ni, korang kena capai 1,000 subscribers dan 4,000 jam tontonan. Jam tau, bukan minit. Maknanya, orang kena tengok video korang selama 4,000 jam. Baikkan 4,000 jam tu berapa lama? Macam tu lah. So, the only way untuk korang dapatkan jam tontonan dan subscribers ni adalah tingkatkan probability untuk video korang masuk recommendation orang. Macam mana nak dapat dia punya probability tu, nak tingkatkan probability tu? Korang kena post selalu lah. Kod video korang yang ke 199 dapat masuk recommendation, kita tak tahu. Kalau korang dah give up dekat 150, korang tak sempat dah nak masuk recommendation macam tu. Kena sentiasa upload. Try and error. Buat konten masakan, buat konten nyanyi, buat konten ni. Sebab kita tak tahu yang mana satu akan naik. Sebab YouTube punya algoritma pelik. Kita tak tahu video kita yang mana yang akan viral. Tiba-tiba viral macam tu. Jadi maksudnya kat sini kita maksudnya kita kena paksa juga diri kita kalau kata kita nak suara YouTube yang berjaya. Kena buat semua konsisten ni lah. Yes. Okay. Selepas tu lagi satu saya nak pesan. Macam sekarang ni, Aisyah rasa semua orang asyik nak buat YouTube sebab diorang fikir, wow, YouTuber kaya, YouTuber banyak duit macam tu kan. Lepas tu sebab ada YouTuber lain yang tunjuk diorang pergi payslip. Dapat 21,000, dapat 18,000 semua kan. Aisyah cakap korang straight to the point, tak banyak sangat pun. Tak banyak sangat pun yang sampai tahap korang nak korbankan korang pergi cita-cita yang lain semata-mata tertipu dengan payslip orang tunjuk. Okay? Lepas tu jangan start buat sebab duit. Sebab apa benda yang kita nak buat YouTube ni lambat. Proses dia lambat. Macam Aisyah start Jun 2018. September 2018, maksudnya dalam Jun, Julai, Ogos, September, 4 bulan baru Aisyah dapat 10,000 subscribers dan baru dapat 4,000 jam tontonan. Okay? Tapi itu belum terus dapat duit. Aisyah masih kena tunggu kod, Aisyah kena tunggu email daripada YouTube. Total mungkin dalam 6 bulan Aisyah buat YouTube baru Aisyah dapat income. Dan itu pun tak banyak, ratus je, RM300, RM400 masa tu. So kalau nak buat, make sure korang buat sebab korang nak, sebab korang minat. Jangan buat sebab duit, sebab nanti korang akan give up. Sebab proses dia lama. Ada orang nak buat 2 tahun. So jangan fikir duit macam tu. Jadi berapa lama Aisyah suggestkan kat diorang berapa minit atau berapa belas minit kita tak kisahlah kan untuk kita buat ni konten kita. Berapa lama yang Aisyah rasa macam kalau banyak ni orang akan tengok, kalau lama sangat orang maybe tak akan tengok ataupun bosan kita sebab lama kan. Aisyah rasa kalau awal-awal, kalau korang rasa korang punya personality dah boom, korang memang depan kamera dah mantap, tak awkward, sampai dah macam korang pun confident dengan video tu, boleh je buat lama-lama. Tapi kalau korang rasa korang masih belum selesa, jangan buat lama-lama supaya orang tengok kan macam video dia ni tak best sebab personality dia tak sampai tapi konten dia menarik. So aku paksa je lah diri aku tengok 4 minit macam tu. Jadi macam tu lah, ikutlah korang punya keyakinan diri macam mana. Jadi ada juga yang tanya kan, Aisyah kata kita dapat income kan. Jadi kita dapat income tu kita kena join company YouTube ke atau apa? Ada orang akan, ada company akan approach kita macam nak jadi kita punya manager lah konon. Dia akan handlekan kita punya iklan, dia ambil 30%, kita ambil 70%. Tapi dia akan uruskan semua benda pasal hidup kita, senang. Tapi Aisyah tak buat sebab Aisyah tak yakin dengan semua orang, Aisyah tak percaya semua orang. Jadi Aisyah buat sendiri. So YouTube ni kita tak payah join company pun, asalkan kita masuk, kita buat video, kita dapat 1,000 subscriber, kita dapat 4,000 jam tontonan, kita masukkan detail banking, YouTube akan bayar kita under Google. Macam tu. Dia akan bayar direct, tak ada company-company, memang Google. Macam tu. Jadi kiranya Aisyah memang Aisyah orang kata berdiri atas kaki sendiri lah untuk berjaya, betul tak Aisyah? Tak, belum berjaya lagi tapi bolehlah Aisyah berdiri atas kaki sendiri. Aisyah tak ada ambil manager ke apa ke, Aisyah tak ada duduk dekat bawah. Apa kita kata, dia ada istilah-istilah dia, ada banyak management dekat atas yang akan tolong kita macam tu. So Aisyah tak ada duduk dengan diorang. Okey, faham. Jadi maksudnya Aisyah lebih selesa bekerja dengan diri sendiri, betul? Yes. Lepas tu Aisyah tak nak bayar orang. Apa Aisyah bayar orang? Aisyah pun nak dapat duit, nak bayar kereta, nak bayar orang pula. Banyak duit aku.
Okey, jadi kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung program ni. Sebab saya pun khusyuk sangat dengar kan. Jadi Dia dah kita buka 9.50. kita buka Q&A lah untuk student boleh tanya apa yang nak tanya. Dan tadi saya ada terbaca student ada tanya macam mana kita nak cari tujuan hidup kita ni. Asya tak tahu. Kadang-kadang Asya pun hilang. Asya tak tahu tujuan. Kadang-kadang Asya belajar kan. Asya belajar, Asya student macam korang. Asya fikir, lepas habis belajar ni apa Asya nak buat? Apa tujuan hidup Asya? Asya nak kerja apa? Dan Asya rasa itu normal kot. Untuk kita sebagai manusia, kadang-kadang kita pun tak tahu apa kita nak buat. Asya tak tahu apa jawapan nak bagi kat korang. Kalau korang tahu macam mana nak cari tujuan hidup, cuba bagi tahu Asya. Asya rasa bercakap dengan orang kot. Cakap balik dengan orang yang kita percaya, yang kita selesa. Cakap Asya lost. Macam Asya akan cakap dengan mak Asya. Dan dia akan bagi nasihat yang paling deep tapi betul. Macam tu lah. Borak Dan ada juga yang tadi Aisyah belajar kos apa dia tanya. Kau mungkin tak dengar kot tadi. Asya belajar. By the way, korang mesti dah tertinggal. Boleh saya sebut password? Passcode? Oh, passcode kita pada malam ini Melati Inspired. Yeah, okay. So Asya belajar dekat UPM. Dekat je dengan korang. Korang ni UiTM Shah Alam kan? Okay, Asya belajar kat UPM. Asya ambil course Process and Food Engineering. Itu je, simple je. Tak ada sama-sama lagi. Asya sekarang degree final year. Tapi tengah start kan macam korang juga. Okay, jadi ada juga yang tanya. Selain dapat income daripada Aisyah buat YouTube, apa lagi yang Aisyah buat? Tapi kita dah cakap dah. Mungkin ada terlepas Asya buat YouTube. Asya buat YouTube. Asya ada brand deal. Kalau korang nampak Asya promote barang, brand deal. Asya pergi event. Basically, semua ni datang selepas YouTube. Macam tu lah. Tu je Asya buat setakat ni. Jadi dalam 1 bulan tu berapa banyak job yang Aisyah buat lah? Dia tak tentu. Kadang-kadang macam bulan 6 selalunya banyak. Sebab nak approach raya apa semua kan setiap tahun. Tapi bulan 6 juga Aisyah selalu reject semua benda sebab Aisyah tengah final exam. Bulan 6 kita final kan. Musim-musim tu Aisyah memang tak ambil job banyak. Dia depends lah sebenarnya sebab company-company yang nak approach kita ni pun diorang ada timeline diorang. Lepas tu banyak lagi orang lain. Ada YouTuber lain, Instagram lain apa semua, TikTok sekarang ni. So tak tahulah, depends lah. Saya rasa musim-musim cuti banyak. First year Allah. First month of the year, Christmas, Hari Raya, musim-musim tu. Dan ada juga tanya ni, siapa nama penuh Aisyah? Mungkin terlepas tadi baru mula-mula tadi banyak. Nama penuh, Aisyah tak pernah bagi tahu kat internet. Sebab Aisyah, macam cakap daripada awal-awal tadi, Aisyah banyak kali cakap, Aisyah tak percaya orang. So Aisyah punya stage name ataupun Aisyah punya social name Aisyah Habsyi. Tapi adakah Aisyah Habsyi tu real name Aisyah? Bukan. Dan Aisyah takkan bagi tahu sebab Aisyah rasa tak perlu pun kalau diorang tahu nama Aisyah kenapa macam tu kan. So Aisyah tu betul. Korang kawan dengan Aisyah. Macam tu je. Tak perlu tahu nama penuh. Nak buat apa buat sijil untuk Aisyah. Okay, so pada College Melati nama Aisyah ialah Aisyah Habsyi, nama stage name dia. So ingat kita sekejap lagi. Okay. Sebelum kita akhiri kita punya program malam ni, saya nak minta lah Aisyah bagi nasihat ataupun kata semangat kepada pelajar kolej kita, pelajar College Melati. Pelajar kolej. Saya kalau nasihat ni saya nak nangis. Ramai tak yang start kat kolej? Kita dah dapat balik? Tak dapat balik lagi. Ada yang tak dapat balik. Itulah nasihat Aisyah. Wah, saya nak nangis serius tu. Korang ni emotional tau. Saya cepat terusik. Aisyah harap korang okey kat kolej. Kalau saya nangis macam mana? Aisyah harap korang okey kat kolej. Kalau korang rasa korang trap, korang rasa tak semangat nak hidup, call lah somebody, cakap dengan diorang. Jangan give up, jangan putus harapan. Dan Aisyah dapat banyak DM pasal budak-budak kolej yang give up dengan hidup diorang. Aisyah faham perasaan korang. Walaupun Aisyah tak duduk kolej tapi Aisyah faham perasaan korang. Aisyah cuba faham. Jadi jangan give up. It's okay, just be safe and doa benda ni cepat-cepat and call family korang all the time sebab kita tak tahu. Sementara kita tak dapat jumpa diorang ni, kita tak tahu apa diorang lalui kat rumah apa semua. Just be positif je lah. Tu nasihat Aisyah untuk budak-budak kolej yang start. Terutamanya Aisyah sangat concern dengan korang. Okay. Okay, jadi berakhirnya nasihat Aisyah tu, jadi berakhirlah program kita pada malam ini. Dan terima kasih banyak Aisyah kerana sudi luangkan masa bersama pelajar College Melati. Dan minta maaf kerana ada masalah teknikal tadi. Dan ada rezeki bolehlah join lagi event College Melati ni insyaAllah. Dan
Dan itu saja daripada saya. Dan saya nak ingatkan sekali lagi passcode kita pada malam ini iaitu Melati Inspired. Saya ulang sekali lagi, Melati Inspired. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam, bye. Bye.